Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pelajar, para penonton dan para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati majlis kita pada pagi ini. Dan pagi ini kita menyambung perbincangan dalam kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Kelas yang lepas kita dah bincangkan tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Cuma hari ini kita akan ambil sikit lagi, atau kita akan patah balik dan memperincikan beberapa perkara berkenaan dengan nawaqidul wudu. Kemudian kita akan sambung bab seterusnya, iaitu perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang hadas. Perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang hadas. Sebelum tu Ana akan cuba share something here. Kita share. Ya, tengah proses. Tak sure. Adakah slide tu? Ayuh. Okey. Good. Baik. So hari ini kita bincang tentang nawaqid al-wudu, nawaqidul wudu. Ya, yang telah pun kita bincang pada kelas yang lepas, cuma kita ambil sikit lagi, kemudian kita kita sambung pada bab yang seterusnya. Jadi musannif rahimahullahu taala menyenaraikan 4 perkara yang batalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. 4 perkara ni lah. Yang pertama dia kata apa? Al-kharij min ahadis sabilain. Yang keluar daripada sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Salah satu daripada 2 jalan. 2 jalan di sini yang dimaksudkan ialah qubul dan dubur. Qubul depan, dubur belakang. Maksud dalam bahasa Arab, kalimah qubul ialah depan dan dubur ialah belakang. Ya. Dan digunakan secara kinayah bagi maksud kemaluan yang di hadapan dan kemaluan yang di belakang. Jadi keluar sesuatu daripada kemaluan yang di bahagian hadapan, zakar bagi lelaki, faraj bagi wanita, ataupun lubang duburnya. Ya. Dan kita dah bincangkan perkara ini, perkara-perkara yang membatalkan wudu daripada yang keluar daripadanya, itulah segala perkara yang keluar. Sama ada perkara itu yang mu'tad, yang biasa, seperti air kecilnya, kencing, ataupun air besar, sama ada dia buang air kecil atau air besar, atau keluar mazi atau wadi, ya, seperti keluar mazi bagi lelaki dan juga wanita, ya. Atau benda yang tidak mu'tad, yang tidak biasa, seperti keluar batu karang atau keluar cacing kerawit. Minta maaf sebutlah, tapi kena sebut, kan?
Kalau keluar cacing kerawit sahaja daripada duburnya masalahnya, batal tak wuduk? Batal. Keluar batu karang sahaja daripada kemaluan depannya, batal tak wuduk? Batal. Ya, sama ada yang keluar itu perkara yang biasa ataupun yang tidak biasa. So sama ada yang keluar itu adalah najis ataupun bukan najis. So apa benda pun yang keluar daripada duburnya, maka itu adalah membatalkan wuduk. Dan asas bagi perkara ini ialah apa yang telah kita bincangkan dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, au jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa'. Ya. Atau salah seorang daripada kamu datang daripada al-ghaid, datang daripada tempat pembuangan najis, tempat tandas. Ya. Ghaid ni asal maknanya tanah rendah yang biasanya dijadikan oleh orang Arab pada zaman tersebut sebagai tempat mereka qada hajat. Ya. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau seorang datang daripada tempat pembuangan najis, maknanya keluar sesuatu lah. Dan ditanya kepada, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedih meriwayatkan hadis. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala tidak menerima salat seseorang kamu, inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Lalu ditanya kepada Abu Hurairah, ma huwa al-hadath ya Abu Hurairah? Apa dia hadas wa Abu Hurairah? Dia kata fusaun au durat. Sama ada fusa ataupun durat, yakni keluar angin. Sama ada keluar angin itu yang berbunyi, yang tidak berbunyi maupun yang berbunyi. So kalau keluar angin, maknanya di sini kumpul daripada hadis-hadis ini dan juga hadis Nabi SAW sebut tentang perkara yang membolehkan seseorang itu menyapu atas khuf apabila wuduknya batal. Nabi kata walakin min baulin au naumin. Nabi sebut dalam hadis, sama tetapi yang memerlukan kamu lakin min baulin wa gha'itin wa naumin, yang membatalkan wuduk, yang menyebabkan kamu kena sapu atau khuf ambil wuduk balik itu ialah kencing, qada ataupun air besar, air kecil, air besar, ataupun tidur. Tidur tak kita akan datang balik. Jadi maknanya di sini ada dalil-dalil yang jelas dipegang oleh fuqaha Syafi'iyah menunjukkan bahawa keluar sesuatu daripada kubul atau dubur membatalkan wuduk. Ya. Datang dalam nas hadis ialah ghaid, iaitu dalam Al-Quran sebut ghaid, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, yakni termasuklah air besar dan air kecil. Dan dalam hadis dengan jelas menyatakan air besar dan air kecil, min baulin au ghaitin. Dan dalam para sahabat juga menafsirkan makna hadas dengan fusaun au durat, keluar angin, ya, kentut. Jadi maknanya ini adalah perkara-perkara yang apabila keluar daripada kemaluan membatalkan wuduk. Dan kita dapati dia ada dua jenis. Yang pertama ialah najis, yang kedua bukan najis. Yang bukan najis daripada angin. Angin tak najis, kentut bukan najis. Kan? Maka di sinilah para fuqaha Syafi'iyah menyimpulkan bahawa yang keluar, yang membatalkan wuduk itu ialah apa sahaja yang keluar. Apa sahaja yang keluar. So fuqaha Syafi'iyah mengambil kira yang membatalkan wuduk itu ialah tempat keluarnya, iaitulah ahadus sabilain. Ahadus sabilain, sama ada kubul ataupun dubur. Tak kiralah apa benda yang keluar. Benda yang keluar itu kita tak
ambil kira. Yang kita ambil kira ialah dari mana ia keluar. Ya. Jadi kalau seorang muntah daripada mana? Mulut. Muntah najis tak? Muntah najis. Adakah muntah membatalkan wuduk? Tidak membatalkan wuduk. Ya. Keluar kahak, gelemar, hingus, tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Dia keluar daripada, bukan daripada kubur atau dubur. Keluar darah, luka, darah meramu keluar. Darah najis tak? Najis. Batalkan wuduk? Tak batal wuduk. So, yang membatalkan wuduk itu bukan kerana yang keluar itu sesuatu yang najis, tetapi kerana dia keluar daripada dua jalan tersebut. Ya? Dua jalan tersebut. Sebab itu kalau orang itu ditebuk untuk dikeluarkan najis daripada perutnya, jadi ulama Syafi'iyah kata ini hanya membatalkan wuduk jikalau yang aslinya memang tertutup, maksudnya lubang duburnya tidak berfungsi lagi, memang doktor dah kalih pergi ke perut, dan mestilah ia di bawah daripada surah, bawah daripada pusat. Ya. Barulah dikira membatalkan sebab dia ganti kepada lubang dubur. Kalau najis itu keluar dari, kalaulah satu orang dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ciptakan pada perutnya itu lubang yang membolehkan keluar najis, tetapi dalam masa yang sama duburnya juga berfungsi, maka di sini ini adalah fiqh anggaran lah. Mungkin benda tu tak realiti. Maka dia berkata kalau tidak tertutup ataupun di atas daripada pusat, maka tidak membatalkan wuduk. Sebab dia tidak keluar daripada dubur, sedangkan yang duburnya masih berfungsi. Jadi sebab itu dipersyaratkan kalau nak batal selain daripada dubur, mestilah dubur itu tertutup fungsinya. Jadi setengah orang dia doktor tebuk perut dia untuk keluarkan najis daripada situ ataupun ya. Jadi kalau begitu berlaku dan duburnya memang dah tak berfungsi, maksudnya memang najis tak keluar dah kot dubur, keluar kot lubang yang baru dibuat, dan biasanya memang akan ditebuk di bawah daripada kawasan pusat lah, di ma'iddah dekat perut. Jadi itu membatalkan. Lain daripada itu, keluar muntah, darah, luka, ya, tidak membatalkan wuduk. Jadi luka tak batal, bekam tak batal wuduk. Ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain memang ada, macam mazhab Abu Hanifah, dia ambil kira yang keluar, benda apa keluar. Kalau benda tu najis, tak kira keluar pada mana, batal wuduk. Jadi kalau berdarah, batal wuduk. Kan? Baik. Dan tidak dikecualikan daripada yang keluar itu seperti yang kita sebut pada kelas yang lalu, apa dia? Kecuali mani. Kecuali mani dirinya sendiri yang mewajibkan mandi. Kecuali mani yang keluar yang mewajibkan mandi. Sebab apa? Pasal Allah Ta'ala kata wa in kuntum junuban fatahharu. Kerana junub mewajibkan mandi, dia mewajibkan hadas besar. Maka dia tak mewajibkan lagi wuduk. Maka kalau satu orang dia tidur dalam keadaan duduk masalahnya, dan dia mimpi, lalu keluar mani, sedangkan dia tidur dalam keadaan tetap papan punggungnya, kita akan sampai masalah tidur. Kan kita dah bincang dah pun hari tu. Ya, dan masalah ni pun kita dah bincang. Maka tetap tidak membatalkan wuduk. Wuduknya ada. Ya, wuduknya ada. Jadi dari segi hukum dia ni akan lebih ringan lah. Sebab orang yang junub
kalau dia nak makan atau tidur, ya, dia mesti ada, dia disunatkan, makruh dia makan atau tidur dalam keadaan dia belum mandi, kecuali kalau dia berwuduk. Jadi orang yang junub dalam keadaan wuduknya masih ada, dia boleh makan. Maksudnya tidak makruh dia makan, minum, ya, tidur. Ya. Tapi syaratnya mestilah maninya sendiri yang mewajibkan mandi. Tapi kalau keluar mani yang tidak mewajibkan mandi, ya, kalau keluar mani yang tidak mewajibkan mandi, macam mana? Dia wajib wuduk lah. Kan? Maksudnya dia kata kalau keluar itu seperti mani, ya, yang dimasukkan semula, ya, maka batal wuduk. Ya. Kalau katalah seorang lelaki itu dia keluar mani, kemudian dia pergi masukkan balik maninya semula ke dalam zakarnya, kemudian mani itu keluar, maka itu tidak mewajibkan mandi kali kedua, tetapi membatalkan wuduk. So, dia kata min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu, angin atau lainnya, kecuali illal mani, kecuali mani, iaitulah mani dirinya sendiri yang keluar kali pertama dan tidak disertai dengan pembatal yang lain. Ya, seperti kita kata tadi, dia sama ada dia keluar mani itu kerana dia berkhayal atau dia mimpi dalam keadaan dia duduk tetap papan punggungnya, ya. Atau yang keluar itu mani orang lain, bukan mani dirinya sendiri, seperti wanita. Ya. Jikalau keluar itu mani suaminya, ya, lepas dia mandi, keluar mani suami dia sendiri. Suami dia kan mani, bukan mani dia sendiri, mani suami dia. Dengan syarat, ya, dengan syarat, ya, apa nama? Dia tidak melampiaskan syahwat. Contoh seorang wanita, dia disetubuhi oleh suaminya dan dia tidak mencapai orgasm, tidak mencapai kemuncak syahwat. Lalu bila dia mandi, keluar balik mani suami dia yang dimasukkan, maka kita kata yang keluar ini bukan mani dia, mani suami dia. Maka dengan itu membatalkan wuduk, tidak mewajibkan mandi kali kedua. Batal wuduk, tak wajib mandi kali kedua. Ataupun suami dia menyetubuhinya dalam keadaan dia tak sedap, dia tidur masalahnya, ataupun dia masih kecil, ya, belum baligh. Kerana walaupun wanita, walaupun belum baligh dalam Islam, sah, boleh dikahwini dan boleh disetubui jikalau dengan syarat dia mampu. Katalah dia umur dah 13 tahun, 14 tahun, dah besar badannya, kan, macam anak orang putih, kan, ya, macam anak orang Arab, kan. Tapi haidnya belum datang, umur pun tak cukup lagi, dan dia boleh, dan dia sudah ada syahwat orang yang macam ini, kan. Jadi kalau berlaku persetubuhan, keluar balik mani daripada kemaluannya, tidak membatal, tidak wajib mandi, tidak wajib mandi kali kedua, wajib berwuduk sahaja, membatalkan wuduk. Tetapi jikalau dia wanita yang dewasa yang telah baligh dan dia telah memuaskan syahwatnya, maksudnya dia mencapai kemuncak syahwat,
kemudian dia mandi, kemudian keluar mani selepas dia mandi. Kita kata yang ini mewajibkan mandi. Pasal apa? Pasal dia anggarkan keluar bersama maninya itu, mani suaminya itu, maninya sendiri yang bercampur. Dia anggarkan masa keluar mani suami dia balik itu bercampur dengan mani diri dia sendiri. Maka diwajibkan mandi. Demikian juga orang lelaki tadi, kalau dia mandi, lepas tu keluar mani, bersaki-baki mani dalam kemaluan. Kan? Saki-baki mani dalam kemaluan yang tidak habis, itu menyebabkan dia kena mandi. Dan di antara masalah yang dibincangkan para fuqaha berkenaan dengan keluar satu daripada kemaluan ini ialah masalah ini mungkin bagi golongan wanita perlu diketahui. Iaitulah apabila keluar rembesan faraj, cecair vagina. Ya. Para ulama kata cecair yang keluar, yang biasa keluar daripada kelembapan yang ada pada kemaluan wanita, ya, sama ada ianya keluar daripada apa yang zahir daripadanya ketika ia duduk. Maksudnya lembapan itu ialah yang ada di sekitar kemaluannya yang akan terkeluar ataupun meleleh apabila dia duduk bertinggung masalahnya ketika hendak membuang air kecil ataupun dia duduk biasa. Kalau cair yang sebegini rupa, yang rembesan ini untuk mengekalkan yang Tuhan ciptakan supaya vaginanya itu, kemaluannya itu sentiasa dalam keadaan lembab, ya, rembesan biasa, ini tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Dan dia adalah suci. Tidak membatalkan wuduk. Tetapi kalau cecair itu cecair yang keluar daripada dalam, daripada pangkal rahim, daripada dalam, itu adalah membatalkan wuduk. Ya. Baik. Itu adalah keluar sesuatu daripada mana-mana satu jalan, kubul ataupun dubur. Ya. Jadi kalau beranak batal wuduk lah beranak. Bahkan tapi beranak mewajibkan mandi. Beranak mewajibkan mandi. Dan juga membatalkan wuduk. Beranak mewajibkan mandi dan batalkan wuduk. Baik. Yang kedua dia kata wasani zawalul aqli, hilang akal, binaumin au ghairihi, dengan tidur atau lainnya. Kalau tengok nombor 2 di sini kata zawalul aqli binaumin au ghairihi, hilang akal dengan tidur atau lainnya. Bila kita tidur, kita tidak sedar. Bukan mana kita tidak ada akal, bukan mana bila kita tidur jadi gila, tapi akal kita masuk ke alam lain, kan? Jadi mimpi dan sebagainya. Tapi kita tak sedar sekeliling. Kita lost conscious, kita tidak ada kesedaran. Yang dimaksudkan dengan akal di sini ialah consciousness. Ya, hilang conscious, kita tak ada kesedaran. Seperti pengsan. Dan apatah lagi kalau sampai ke tahap orang yang koma ataupun orang yang gila, ya, ataupun mabuk kerana mabuk walaupun benda tu haram, tapi bila minum arak tu sendiri tidak membatalkan wuduk walaupun arak tu najis, tapi bila dia mabuk maka itu membatalkan wuduknya. Bila dia mabuk membatalkan wuduknya. Kenapa hilang akal membatalkan wuduk?
Dalilnya hadis yang kita sebutkan tadi, kan? Di mana Nabi SAW bersabda, lakin min baulin wa gha'itin wa naumin. Berkenaan dengan menyapu di atas khuf. Nabi kata, tetapi yang menyebabkan kamu kena sapu itu ialah sama ada kencing atau air besar ataupun tidur. Wa naumin. Walakin min baulin wa gha'itin wa naumin. Jadi Nabi naskan tidur membatalkan wudu. Tetapi adakah tidur ini bila kita kata dia batal, hilang akal ni, tidur, pengsan, mabuk, gila, ya? Kalau kita kata ia membatalkan wudu, adakah kerana pada dirinya sendiri atau sebab lain? Datang satu lagi hadis para sahabah radhiyallahu anhum pernah menunggu Nabi SAW untuk salat Isyak. Dan mereka mengantuk dan tidur bersandar di tiang masjid. Ya, dan ada yang duduk tetap di saf, duduk di masjid dalam keadaan duduk sehingga kepala mereka tersengguk-sengguk, tidur, mengantuk. Memang tidur sehingga kepala tunduk, kepala tu tunduk. Dia duduk tetap, kepala tunduk, tidur. Kan? Walaupun tak bersandar, tapi dia duduk. Bila Nabi datang, pakat bangkit sembahyang Isyak dengan Nabi. Tak ambil wuduk dah. Dan mereka tidur. Setidur memang tidur. Lena. Tunduk, mata pejam. Kepala tunduk. Tidur, Lena. Kan? Nabi sampai, gerak mereka bangkit terus sembahyang. Tak ambil wuduk baru. Macam mana ulama Syafi'iyah yang merupakan ahlul hadis, ahli sunnah wal jamaah menggabungkan dua hadis. Sebab kadang-kadang ada setengah golongan puak kat Malaysia ni. Kalau kita sebut Syafi'iyah, dia ingat macam Syafi'iyah tu lawan ahli sunnah wal jamaah pula. Kan? Padahal mereka tu tak erti apa. Kan? Kalau Syafi'iyah bukan ahli sunnah wal jamaah, siapa yang ahli sunnah wal jamaah? Takkan Aswaja pula. Kan? Mereka dalam dakwah kata Asy'ariyah pun tak Asy'ariyah. Dakwah kata mazhab Syafi'i pun tak betul Syafi'i. Kan? Ulama mazhab Syafi'i yang asli lah, yang ahli sunnah wal jamaah. Kan? Baik. Jadi, kata para fuqaha Syafi'iyah rahimahumullah, kita gabungkan dua hadis ini dan kita dapati kefahamannya begini. Tidur itu sendiri bukan pembatal wudu. Tetapi tidur adalah waktu keadaan di mana kemungkinan besar, al-dhannur rajih, zan yang kuat, untuk berlakunya keluar sesuatu daripada ahadus sabilain ataupun berlakunya pembatal wudu. Jadi orang yang tengah tidur mungkin dia keluar angin. Sebab itu datang dalam sebagai riwayat hadis, al-ainu wika'us sah. Mata itu adalah penutup bagi lubang dubur. Ya. Jadi maknanya bila mata tu tertutup, lubang dubur akan terbuka. Dia mungkin keluar angin dan sebagainya. Kemungkinan besar. Ya. Tetapi jikalau dia tidur dalam keadaan papan punggungnya tetap di tempat dia duduk, sama ada kerusi ke, lantai ke, menutup lubang duburnya rapat, tidak ada renggang, mesti rapat, melekat dengan tempat duduk dia, maka ini tidak ada kemungkinan untuk keluar angin. Satu kalau orang yang nak keluar angin, kalau dia duduk, dia kena kalih sikit, kena angkat sikit punggung dia baru boleh keluar angin. Kalau tidak, angin tu tertahan dalam perut, tak boleh keluar. Kan?
Jadi sebab itulah fuqaha Syafi'iyah kata, kita faham daripada hadis ini, kita kecualikan apa? Kecualikan illa naumin illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidur orang yang duduk dalam keadaan duduk yang menetapkan, yang tamkin, yang memang kukuh papan punggungnya di tempat ia duduk. Tak kisahlah kursi ke, sofa ke, apakah, lantai ke. Kalau kejap, tidak ada min ghairi tajafin, tanpa ada renggang, maka itu menyebabkan wuduk tidak batal. Ya. Jadi macam mana pendalilan dia? Macam tadi tu kita kata. Sebab datang dua hadis, satu hadis kata tidak batal wuduk. Jadi pahami pada makna tidak di sini ialah hilangkan. Ya. Dan datang hadis yang lain kata sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, mereka ni tidur di masjid dalam keadaan duduk tetap papan punggung. Bila Nabi datang, mereka bangkit salat bersama dengan Nabi SAW. Jadi fuqaha Syafi'iyah kata tidur tu sendiri bukan pembatal wuduk pada zatnya, tetapi dia penyebab kepada berlakunya. Dia adalah madhinnah, tempat zan yang kuat untuk berlakunya batal wuduk, iaitulah keluar angin. Maka sebab itu bila kita boleh make sure tidur itu tidak menyebabkan keluar angin, maka tidur itu tidak membatalkan wuduk. Namun begitu, para fuqaha Syafi'iyah berdasarkan kaedah al-khuruju min al-khilafi mustahabbun, kalaulah ada orang yang kita duduk di masyarakat yang bercampur mazhab masalahnya, eloklah kita wuduk, especially imam. Ya. Kalau makmum dia itu ada pelbagai mazhab, meraihkan mazhab yang mengatakan tidur itu membatalkan wuduk, tak kira cara macam mana pun, eloklah imam tu dia ambil wuduk supaya tidak timbul isu dengan makmum. Ya. Imam kena sensitif. Untuk imam kena sensitif. Kalau makmum dia semuanya satu aliran, satu masyarakat, macam kalau dia imam kampung, orang semua mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Kan, tapi mungkin imam-imam di masjid besar, ya, masjid negara, masjid negeri, masjid-masjid yang di situ ada orang warga asing yang bukan daripada mazhab Syafi'i, maka dia kena sensitif dengan perkara-perkara yang membatalkan wuduk, syarat-syarat yang perlu dalam semua mazhab yang empat. Mazhab yang empat lah. Dan kalau ada makmum dia ibadiyah ke syiah kan, tak payah ra'i lah. Kita kira ahli sunnah wal jamaah saja. Kan? Jadi kena sensitif. Ya. Baik. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, dia kata apa sini? Iltiqa basyaratai rajul wa imra'ah. Iltiqa basyaratai rajul wa imra'ah. Bertemu. Yang ni yang banyak sensitif lah dalam masyarakat kita. Ini yang selalu diperdebatkan. Bertemunya kulit lelaki dan perempuan. Kabiraini. Syarat dia yang pertama kabiraini. Mestilah besar, dewasa. Dewasa di sini maksudnya bukan mesti baligh. Tetapi dia mencapai satu umur yang
boleh menjadi keinginan syahwat pada orang yang sejahtera fitrahnya. Ya. Ada orang lelaki bila dia mencapai satu umur yang boleh menyebabkan orang wanita yang sejahtera fitrahnya ada rasa tarikan seksual padanya. Demikian juga wanita mencapai satu umur yang orang lelaki biasa yang sejahtera fitrahnya, bukan pedofilia, bukan orang yang ada penyakit pelik-pelik, penyakit jiwa yang pelik-pelik, boleh tertarik secara seksual padanya. Contohlah kita kata budak lelaki umur 14 tahun, 13 tahun, dewasa, tapi dia orang kata apa macam anak orang putih kan. Anak orang putih. Dia dah dewasa, dia dah besar, matang. Nampak macam matang. Orang perempuan pun sama. Macam anak orang Arab. Umur macam itu, mereka dah nampak matang. Macam kita ni, anak orang Melayu mungkin dia agak kecil kan. Nampak kata dia tu budak. Tapi ada setengah orang, setengah masyarakat, mereka matang cepat. Faktor pemakanan, faktor budaya setempat, didikan. Ada setengah tu memang mereka mendidik anak mereka untuk matang cepat. Kan? Dah boleh bertanggungjawab dengan masa yang pantas. So, yang macam ini, kalau dah mencapai umur yang macam itu, bukan mesti dia kena balik. Kalau balik lebih lagi lah. Kabirah ini. Yang kedua, ajnabiyah ini. Ajnabi yang bukan ada hubungan mahram mu'abbad. Suami isteri. Mahram ke bukan suami isteri? Suami isteri tak mahram. Kalau mahram mana boleh kahwin. Kan? Mahram tu tak boleh kahwin. Yang dia haram kahwin. Kan? Jadi kalau bersentuh, bertemu, dia guna istilah sini bertemu, iltiqa. Intabihu. Fuqaha bila dia pilih perkataan, setiap perkataan dia itu ada makna. Setiap perkataan dia itu ada makna yang tersendiri. Pasal apa dia sebut di sini iltiqa? Dia kata bertemu. Makna iltiqa di sini bertemu itu dalam keadaan apa cara sekalipun. Sengaja, tak sengaja, merangkumi, sengaja, tak sengaja, sedap atau tak sedap. Dia tak sedap tapi orang lain perasan, kata, hey, tadi tangan hang belaga dengan tangan dia. Dia tak perasan. Jadi iltiqa. Apa cara bertemu? Dua kulit. Dia panggil basyarah. Basyaratai. Makna di sini mengecualikan. Dikecualikan apa? Rambut, kuku, gigi, tulang. Dia mestilah bahagian yang kulit ataupun daging. Merangkumi lidah dan juga gusi ni yang atas gigi. Jadi yang ini kalau bersentuh batal wuduk. Batal wuduk. Tanpa min ghairi ha'il. Tanpa lapik. Tanpa penghalang. Walaupun penghalang itu nipis. Kalau ada kain yang menampakkan warna kulit sekalipun, kalau dia pegang tidak membatalkan wuduk. Dalil mazhab Syafi'i dalam bab ini jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa." Allah kata dalam ayat yang menceritakan surah An-Nisa ayat 42 tu, "Aw lamastumun nisa aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Atau kamu menyentuh wanita. Mereka yang mentafsirkan, sebagian ulama mentafsirkan makna lamastumun nisa di sini adalah jima', persetubuhan. Kita kata mentafsirkan lamastumun nisa dengan persetubuhan adalah tidak sesuai dengan ayat. Kerana Allah dah sebut daripada awal junub, di awal ayat. Wa in kuntum junuban
fattaharu. Ya. Jadi tidak ada relevan untuk kita mentafsirkan semula makna lamastumun nisa di sini dengan junub. Ya. Ada yang mendakwa di sana ada hadis. Nabi SAW mencium sebahagian isteri baginda kemudian solat tanpa mengambil wuduk. Tetapi hadis ini dhaif, la yuhtaju bih. Hadis ini sanadnya dhaif dan kita tak boleh berhujah dengan hadis dhaif untuk menentukan hukum. Okey. Dia kata ada lagi hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha menyentuh kaki Nabi SAW ketika Nabi tengah salat. Kita kata hadisnya sahih betul. Tetapi ada kemungkinan tak maksud Aisyah menyentuh di sini ialah dengan meletakkan hail, meletakkan lapik, meletakkan penghadang. Maksudnya bukan dia sentuh betul-betul tapi mungkin dia sentuh dia dengan pasal dia tengah tidur. Dia kata dia tengah tidur, aku cari Nabi, aku raba-raba kena kaki Nabi. Ada kemungkinan tak dia dalam selimut? Ada kemungkinan. Jadi dalil bila ada kemungkinan yang kuat macam ini, tidak boleh kita, istidlalnya tidak lagi terpakai. Kena ditakwilkan. Kerana kita ada nas yang qat'i, yang mengatakan menyentuh wanita batalkan wuduk. Ayat sarih. Dalalahnya qat'iyah. Ya. Bahawa menyentuh wanita batalkan wuduk. Ya. Tetapi untuk kita mengecualikan bentuk sentuhan tertentu atau kita nak takhsis yang am ini perlukan dalil yang kuat juga. Sekarang ini dalalah kata Aisyah menyentuh kaki Nabi SAW, kita kata dalalahnya dhanni. Kenapa dhanni? Pasal ada ihtimal dia menyentuh dengan hail, dengan lapik. Jadi macam mana kita nak buat? Kaedahnya seperti biasa. Apabila bertembung di antara dalalah yang qat'i dengan dalalah yang dhanni, kita kena dahulukan dalalah yang qat'i. Dan dalalah yang dhanni itu dicari baginya takwil yang sesuai, yang muwafaqah supaya dalil itu, kerana dalil memang harmoni. Percanggahan hanya pada sangkaan akal kita sahaja. Dalil tidak bercanggah pada dirinya sendiri. Ya. Dan dikecualikan daripada ini ialah mestilah syaratnya hidup. Jadi kalau orang mati tak batal lah wuduknya. Kan? Yang batal wuduk adalah orang hidup. Orang hidup. Ya. Yang hidup batal wuduk yang menyentuh al-lamis wal malmus, dan yang disentuh. Dua-dua batal. Wuduk orang yang menyentuh dan yang disentuh. Jadi kalau suami sentuh isteri, pegang bini dia, wuduk dia batal, wuduk bini dia pun batal. Batal. Ya. Sama ada sentuhan itu sentuhan syahwat ataupun tidak syahwat. Kerana syahwat atau tidak syahwat ini ialah kita tidak tahu. Ya. Secara asasnya interview. Secara asasnya semua fuqaha mazhab yang 4 bersetuju. Sentuhan yang membatalkan wuduk yang dimaksudkan menyentuh ini ialah syahwat. Tetapi bagaimana kita nak make sure sentuhan itu ialah sentuhan syahwat? Macam mana kita nak tahu? Ada ulama kata kita lihat kepada cara sentuhan.
Ya, cara sentuhan. Kalau sentuhan itu memang jelas tujuannya ialah untuk dia melakukan hubungan seksual, maka itulah yang batalkan wudu. Ini mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah, sentuhan yang batalkan wudu itu ialah al-lamsul fahish. Sentuhan yang memang merupakan muqaddimatul jima'. Walau contohlah kata dia tengah duk, memang dah tengah dah nak bercumbu-cumbuan untuk berjima'. Dah peluk, cium, raba semua, tiba-tiba tak jadi. Kita kata wudu dia dah batal. Wudu dia dah batal. Walaupun dia tak wajib mandi, tapi wudu dia batal. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Imam Ahmad dengan Imam Malik kata sentuhan yang ada unsur syahwat, walaupun mungkin bukan muqaddimah jima', yang boleh ditafsirkan sebagai syahwat, seperti cium. Walaupun dia cium, dia kucut bini dia, batal lah. Batal. Kan? Ataupun dia ramah-ramah, pegang kejap sikit tangan kan. Pegang tangan lama, pegang. Ya? Jadi, sentuhan itu boleh ditafsirkan dalam bentuk syahwat. Dan dalam mazhab Abu Hanifah ada mazhab Imam Ahmad, Hanbali dengan Maliki. Bagi mereka yang diambil kira ialah sentuhan. Jadi kalau seorang lelaki menyentuh lelaki lain dengan syahwat, ini pada zaman sekarang mungkin perlu dibahaskan. Dalam keadaan kemunculan kaum Lut ini, ada keperluan. Bukan makna kita endorse kaum Lut, na'udzubillah min zalik. Tapi fuqaha Syafi'iyah, fuqaha ahli fiqh, dia mesti fikir hukum fiqh ni untuk orang yang saleh, untuk orang yang tak saleh juga. Ya. Kita tak boleh fikir hukum fiqh ni hanya untuk ulama'-ulama', untuk orang yang kaki masjid. Bahkan ahli fiqh, bila dia bincang hukum fiqh, orang yang memang duduk di masjid, ahli ibadah bangkit tahajud tu ialah orang yang paling last dalam dia punya anggaran. Yang dia fikir dulu ialah orang yang ala balai, orang yang ya, dia, orang yang macam ini yang mereka fikir dulu dalam hukum. Ya. Sebab hukum Allah Ta'ala ni untuk semua. Ada. Jadi kalau kita kata orang yang terjebak dengan amalan yang keji ni, memang dia dosa besar. Tapi selagi dia tidak menghalalkan perkara tersebut kerana syahwat, dia tidak kafir. Dan dia masih wajib solat, betul tak? Dan memang ada di kalangan mereka yang solat. Sebab dia masih Muslim. Kalau dia tak solat, itu cerita lain lah. Jadi, kalau dia menyentuh lelaki dan dia rasa syahwat dengan menyentuh lelaki, adakah batal wuduk? Dalam mazhab Syafi'i tak batal wuduk. Mestilah rajul wa imra'ah, lelaki dengan perempuan. Sebab lelaki dengan lelaki ni dah dikira benda yang bukan, asalnya bukan syahwat. Ya. Tetapi orang yang ada syahwat ni, ada nafsu songsang ni, dia adalah abnormal, dia bukan normal. So hukum tidak dibina atas perkara-perkara yang abnormal. Hukum diberi pada perkara yang normal. Tapi mazhab Imam Ahmad mengambil kira syahwat. Dia melihat illah yang menyebabkan batal wuduk kerana sentuh di sini adalah syahwat. Tanpa mengambil kira siapa yang disentuh. Dan tanpa mengambil kira syahwat itu sama ada syahwat yang normal atau tidak normal. So kalau pasangan lesbian atau pasangan gay bersentuhan dan menimbulkan syahwat, maka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, batal wuduk mereka. Tapi mazhab Syafi'i tidak batal. Tidak batal. Dan Imam Syafi'i melihat syahwat di sini, dia kata yang kita ambil kira, yang kita boleh determine dia adalah sentuhan bersyahwat ialah ajnabiyah. As long as wanita yang dia sentuh itu ialah wanita ajnabi, maka ajnabi ni mahallus syahwah, madhinnatus syahwah, tempat yang kemungkinan besar untuk ada syahwat. So menyentuh wanita ajnabi, sengaja, tak sengaja, tersentuh sekalipun, ada kemungkinan dah untuk timbul syahwat, ada kemungkinan. Jadi Imam Syafi'i kata,
As long as wanita itu ialah wanita ajnabi, ya, wanita yang bukan, ataupun lelaki itu ialah lelaki ajnabi yang bukan hubungan mahram. Jadi kalau mahram tidak batal. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, walaupun mahram, batal. Dalam mazhab Syafi'i yang kita nak pakai ni ialah mahram tidak batal. Jadi mak mentua, pak sendiri, pak mentua tidak batal untuk. Enggak. Pasal dia mahram. Mahram mu'abbad. Mahram yang selama-lamanya tak boleh kahwin, haram kahwin. Jadi ada berapa syarat? Ada 5 syarat kesemuanya untuk sentuhan lelaki dan wanita ini nak jadi batal wuduk. Yang pertama, hendaklah dengan kulit. Dengan kulit maknanya terkecuali tulang dan yang sejenis dengan tulang seperti gigi dan kuku. So kalau dia sentuh dengan kuku atau dia sentuh dengan gigi ataupun dia pegang rambut sahaja, kan, dia, orang perempuan dia tarik rambut ujung, maka itu tidak membatalkan wuduk. Ayyakuna baina mukhtalifaini dhukuratan wa unuthah. Mestilah lawan jenis, female dengan male, laki perempuan. Tak, laki dengan laki tak kira, perempuan dengan perempuan tak kira. Hendaklah kedua-duanya telah mencapai had syahwat, had yang boleh ada rasa tarikan seksual. Walaupun tak balik, tetapi dia ada tarikan seksual. Adapun budak kecil, kan, kalau orang pedofilia, yang ni kita tak ambil kira. Dalam mazhab Imam Ahmad tadi dia ambil kira lah. Tapi dalam Syafi'i, orang yang ada penyakit pedofilia, dia sentuh budak kecil, walaupun bagi dia itu adalah syahwat. Pedofilia ni orang yang ada penyakit seksual yang pelik, yang penyakit jiwa lah. Penyakit seksual ni penyakit jiwa, nafsu songsak. Dia ada tarikan pada kanak-kanak. Dia bukan pada jantina, pada kanak-kanak. Dia tak suka orang dewasa, dia suka budak kecil. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, bagi dia sama. Yang penting dia suka budak. Itu maksud pedofilia. Sebab orang tak faham pedofilia apa dia, tak tahu. Pedofilia ni orang yang ada jenis nafsu songsang yang suka pada budak kecil. Dan budak kecil tu kadang-kadang dia pun tak kira jantina. Dan mereka hanya suka pada sampai certain age. Masuk umur 13, 14 dia pun tak suka dah pun. Dia 13 ke bawah, apa nama, yang tu yang dia berkenan. Ini orang yang masalah. Ini penyakit. Na'udzubillah min zalik. Ya. Dan kan itu budak-budak. Budak-budak. Dalam Islam, kahwin tidak ada had umur. Bayi dalam buayan pun boleh dikahwinkan. Maksudnya budak perempuan lah. Budak perempuan boleh kahwin. Tapi kita tak, mak bapak dia tak boleh serahkan untuk ditinggal bersama dengan suami dia sampai dia mencapai umur yang dia mampu untuk melakukan jima'. Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Tapi Nabi hidup bersama pada umur 9 tahun. Pada 9 tahun wanita pada umur itu dia sudah sama ada sudah mencapai baligh, sudah haid, ataupun dia mencapai umur yang cukup besar. Macam budak perempuan Arab 9 tahun kita tahu lah kan. Ya? Maksudnya kalau dia dah baligh, selesailah. Walaupun dia belum, kalau 9 tahun tu memang dia dah baligh, itu dia dah dewasa, orang perempuan. Jadi hilanglah isu pedofilia, tak timbul lah pasal dah dewasa. Baligh tu dewasa lah, maksudnya fizikalnya, mentalnya dah mencapai dewasa. Lepas tu kita ni bahaya bila kita punya pendidikan, sistem pendidikan tidak ikut psikologi perkembangan. Dia panggil ilmu nafs an-numu. Ilmu an-nafs an-numu. Ilmu psikologi perkembangan, pertumbuhan. Ya. Kalau sistem pendidikan kita tak ikut benda ini, ataupun sistem sosial kita tak meraihkan benda ini, itu kadang-kadang jadi redundant, pertindihan. Budak tu minda dia dah dewasa. Dia dah boleh faham benda-benda yang seksual. Tapi kita duk layan dia macam budak kecil. Tu bahaya tu.
Itulah dalam masyarakat kita ni jadi keruntuhan moral, akhlak apa semua. Budak lelaki 9 tahun, 10 tahun masih lagi bercampur kelas lelaki perempuan, masih lagi boleh kita benarkan mereka bersukan bersama-sama, peluk, pegang. Umur 10 tahun itu umur dah Nabi dah kata wa farriqu bainahum fil madaji'. 10 tahun tu Nabi suruh pisahkan tempat dia sebab itu umur yang mereka sudah boleh faham perkara-perkara yang berkaitan dengan seksual. Ya. Usia yang sudah menyebabkan mereka boleh terangsang dengan tarikan seksual. Ya. Tapi kita tak raikan benda ni. Itu jadi masalah tu. Baik. Yang keempat, tidak ada hubungan mahram, mesti ajnabi. Yang kelima, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang di antara kulit tadi. Ya. Dan kita boleh tambah juga syarat yang keenam, mestilah mestilah dia hidup. Maksudnya kalau dia tak hidup, mati, orang mati tak batal. Ya, orang mati yang batal ialah orang yang hidup. So kalau orang hidup sentuh orang mati yang ajnabiyah, maka wuduk yang batal siapa? Wuduk dia yang hidup. Wuduk orang yang dah mati dalam kapal tu tak batal dah. Tapi jangan buat alasan, ya, bila dah kata tak batal wuduk, dia panggil habis semua orang, mai cium mayat ni, mai sayang mayat ni. Tak kira mahram ke bukan mahram. Batal wuduk satu hal, mahram satu hal. Takkanlah satu perempuan ni masa dia hidup tak pernah sentuh lelaki yang tidak halal untuknya. Tiba-tiba masa dia dah mati, mayat dia terbujuk kaku gitu, kau panggil segala sepupu sepapat dia, mai duk cium dia. Tak boleh lah. Kan? Itu kita kata kena jagalah batasan itu. Walaupun wuduk dia tak batal. Isunya bukan pada batal wuduk. Batal wuduk isu lain. Larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram isu lain. Ya? Baik. Jadi di sini kita dah ambil dalil fuqaha Syafi'iyah dan kita dah jawab secara asas ringkas hujah-hujah pihak lawan yang mengatakan tidak batal tadi kita dah jawab. Ya, bahawa kita nampak jelas di sini fuqaha Syafi'iyah ada asas yang kukuh. Bukannya remeh-temeh dalam mengatakan batal wuduk bila bersentuh lelaki dan perempuan ni, bukan dia macam tu saja, dia ada dalil dia daripada Al-Quran. Ya. Dan kenapa sunnah yang datang ini dia tidak berhujah dengannya, ada sebabnya, ada explanation mereka yang mantap. Ya. Setengah orang pergi mengaji ni, dia ambil pendapat itu bukanlah kerana dalil kuat, tapi mudah. Kebanyakan golongan puak-puak sunat ni, puak-puak yang konon-kononnya geng sunnah ni, hakikatnya mereka bila mereka mengaji fiqah, bukannya mereka kira dalil pun. Ya, yang mereka kira itu ialah yang senang, yang mudah. Dan sebagai orang awam, kita tak ada isu. Tok guru mereka nak bagi fatwa kepada mereka yang mudah, tak ada isu. Fatwa boleh difatwakan. Tak ada masalah. Sebab bila kita pergi buat haji, buat umrah, ketika tawaf yang suka nak mengelak itu, difatwakan untuk kita taklid kepada mazhab. Bukanlah maksudnya kita ambil wuduk, kita pastikan wuduk kita itu menepati piawaian keempat-empat mazhab. Kalau kita ambil wuduk mengikut tata cara wuduk Nabi SAW A sampai Z, kaifiat dia itu, sebab mazhab tidak ada khilaf dari segi kaifiat ambil wuduk yang kita sebut. Yang khilaf ialah pada hukum perincian. So kalau seorang itu dia ambil wuduk mengikut piawaian standard empat-empat mazhab, iaitulah cara wuduk Nabi SAW. Kalau berlaku sentuhan ketika dia sedang tawaf, maka kita kata dia ketika itu berhak untuk taklid kepada qaul yang mengatakan wuduk tidak batal, dan dia boleh meneruskan tawafnya. Ya, tidak ada masalah. Bahkan kalau dah dia bertanya kepada seorang alim, seorang ulama yang dia yakini keilmuannya,
ulama tu bagi dekat dia fatwa atau dia memang diajak tidak membatalkan wuduk, tak ada masalah. Tapi jangan kata orang yang kata wuduk batal tak ikut sunnah, ni bahaya. Tak ikut sunnah ke celah mana? Imam Syafi'i adalah nasirus sunnah. Imam Syafi'i adalah pembela sunnah. Takkanlah mazhab nasirus sunnah tak ikut sunnah. Tak logik akal lah. Kan? Takkanlah kamu yang tiba-tiba hadis 40 pun tak ada hafal, engkau pula yang lebih ikut sunnah lagi daripada Imam Syafi'i. Itu mengarut lah. Nampak tak? Baik. Yang keempat ialah massu qubulil adami atau halaqati duburihi bi batnir rahah atau butunil asabi'. Pembatal wuduk yang keempat, dia kata di sini ialah menyentuh qubul, kemaluan hadapan manusia, adami, atau dubur. Dan maksud dubur di sini adalah halaqah dubur, lubang dubur, ya, tempat keluar, bukannya papan punggung, ya, halaqah dubur. Dengan batin tapak tangan atau batin jari jemari, ya. Yang ini berkenaan dengan menyentuh kemaluan ini, macam kita kata datang dalam hadis yang jelas, Nabi SAW kata man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah berwuduk. Dalam hadis yang lain Imam Syafi'i meriwayatkan idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda. Jikalau seseorang kamu afdha, memegang, pegang, tapi kita nak abang pegang. Kalimah afdha ni ada makna spesifik dalam bahasa Arab. Bukan sekadar pegang biasa, tapi dia mesti pegang dengan dalam tapak tangan, bahagian batin tapak tangan. Ya. Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi walaysa bainahuma sitrun, dan tidak ada di antara keduanya penghadang, atau hijabun, falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Perintah wajib. Ya. Jadi ulama Syafi'i kata berdasarkan hadis ini kalimah afdha lebih khusus daripada kalimah mas. Maka lafaz riwayat hadis yang lebih khusus inilah yang kita kena bawa. Hamdul am ala al-khas, hamdul mutlaq ala al-muqayyad. Jadi yang batalkan wuduk tu apa dia? Bila kita menyentuh dengan batin ar-rahah. Apa dia batin rahah? Bila kita tangkup dua tapak tangan kita ni bahagian yang melekat. Kalau ibu jari tu, dua ibu jari ditangkupkan, dipadankan bahagian yang melekat ini. Ini adalah batin ar-rahah. Dan termasuklah asabi'. Yang bahagian yang melekat pada dua jari ni, inilah dia. Adapun yang hujung jari yang tidak melekat ni, ini kalau dia sentuh kemaluan dia tak batal wuduk. Ataupun tapak tangan, tepi tapak tangan, ataupun belakang tapak tangan, ini tidak membatalkan wuduk. Ya. Dan beza di antara menyentuh al-lamsu, menyentuh wanita dan lelaki yang bukan mahram tadi, ajnabi, dengan massu al-zakar al-faraj, ada 8 perbezaan hukum. Ya. Yang pertama, al-lamsu, menyentuh lelaki dan perempuan tadi berlaku pada semua bahagian tubuh badan. Lengan, paha, kaki, tapak tangan, belakang tapak tangan. Dia tidak kira. Jadi kalau kau sentuh badan perempuan dengan belakang tapak tangan kau, batal wuduk juga. Kan? Tetapi untuk zakar kemaluan hanya khusus bagi butun ar-rahah wal asabi'. Ya. Bahagian dalam. Ya. Jadi kalau dia menyentuh kemaluan dia sendiri,
dengan dalam tapak tangan, tidak batal wudu. Atau dia menyentuh kemaluan orang lain. Menyentuh kemaluan orang lain. Walaupun perbuatan itu mungkin salah dari segi hukum syarak. Tapi tidak batal wudu. Orang lelaki, kalau dia pegang zakar lelaki lain, atau wanita menyentuh faraj wanita yang lain, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kalau dia sentuh dengan lelaki dengan lelaki kan tadi. Kalau dia sentuh dengan belakang tapak tangan, kemaluan, ya, lelaki yang lain, tidak batal wudu dia. Tapi kalau dia pegang dengan yang dalam, ya, itu batal wudu. Ya. Macam orang kata ibu, ya, kalau dia ataupun bapa menyentuh kemaluan anak dia, kalau dia sentuh dengan, dia bagi mandi anak dia misalnya, kan? Kalau dia gosok badan anak dia dengan belakang tapak tangan, ataupun dia tidak batal wudu. Tapi kalau dia sentuh dengan dalam, batal wudu. Ya. Yang kedua, yushtaratu fil lams ikhtilafun naw' bi khilafil mas. Sama juga al-lamsu mesti laki perempuan, lawan jantina. Al-massu tak kira, laki sama laki, kalau sentuh kemaluan dengan batin tapak tangan batal wudu. Perempuan sama perempuan pun sama. Al-lamsu berlaku di antara dua orang, laki dengan perempuan yang berbeza. Kita pegang tangan kita sendiri, tak batal. Tak. Tapi al-massu berlaku pada diri sendiri, iaitulah anggota kita sendiri, anggota sulit kita. Kalau kita sendiri sentuh kemaluan kita sendiri dengan batin tapak tangan, batal wudu. Ya. Yang keempat, al-lamsu berlaku dengan bukan mahram, mesti ajnabi, lelaki perempuan kulit tadi. Tetapi untuk kemaluan, walaupun yang dia menyentuh itu adalah kemaluan mahramnya, maka batal wudu. Kalau ibu tadi bagi basuh anak dia, basuh berak anak dia, basuh kencing anak dia, dia sentuh, batal. Yang kelima, untuk menyentuh anggota yang terpotong. Ya. Anggota yang terpotong, katalah tangan, kaki orang yang telah dipotong, sentuh tidak batal. Ya. Tetapi kemaluan yang terpotong, zakar yang terpotong misalnya, kalau sentuh batal. Al-lamsu menyentuh berlaku pada semua kawasan yang berkulit, tangan, kaki, badan, muka. Kalau sentuh tak muka pun, betul pipi pun batal wudu. Tapi untuk al-massu, dia hanya khusus pada faraj, kemaluan. Yang ketujuh, al-lamsu, penyentuhan laki wanita tadi, hanya khusus bagi orang yang mencapai umur had syahwat. Berbeza dengan al-mas, menyentuh kemaluan, tidak ada beza di antara muda, dewasa, tua. Ya. Ya. Jadi budak kecil, ya, kalau dia sentuh kemaluan dia sendiri, ambil wudu, batal wudu dah. Kan? Anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, dia dah boleh ambil wudu, dah boleh solat. Kalau dia sentuh kemaluan, batal. Kan? Kemaluan dia. Bahkan ulama kata, kalau dia satu orang, doktor, jururawat, nurse, bidan, sambut kelahiran bayi yang gugur sekalipun, janin yang gugur, tapi ada bentuk, ada rupa yang telah ditiupkan padanya ruh, kalau dia sentuh kemaluan janin itu, batal wudu. Ya. Yang ke-8, al-lamsu, penyentuhan kulit ke kulit tadi membatalkan wudu yang disentuh dan yang menyentuh. Al-massu, yang batal ialah yang menyentuh. Kita kata tadi, kalau lelaki pegang kemaluan lelaki, ataupun ibu pegang kemaluan anak
masalahnya ya, untuk apa-apa tujuan purpose yang tertentu ya. Yang batal wuduk ialah wuduk yang menyentuh, yang memegang. Wuduk orang yang dipegang tidak batal. Jadi kalau orang lelaki pegang kemaluan lelaki yang lain, ya, orang perempuan pegang kemaluan orang perempuan yang lain, ya, perempuan dan lelaki yang dipegang kemaluannya tadi, wuduknya tidak batal. Yang batal adalah wuduk lelaki atau perempuan yang pemegang tadi, menyentuh. Tapi kalau lawan jantina, lelaki pegang kemaluan perempuan pegang. Lelaki ni batal dari sudut apa? Kalau isteri tadi, dia sentuh kemaluan suami dia dengan belakang tapak tangan. Atau suami menyentuh kemaluan isteri dengan belakang tapak tangan. Batal tak wuduk? Batal. Tapi batal bukan sebab kemaluan. Sebab iltiqa'ul basyaratain. Bertemunya dua kulit. Ya, dia masuk dalam kategori yang ketiga, bukannya kategori yang keempat. Okey? Ada masalah lagi ke? Oh, tak, sikit lagi, tak ada lah. Baik, tak apa. Kemudian fasal yang seterusnya dia kata ialah perkara apa yang mengharamkan, apa yang haram dilakukan bagi orang yang tidak ada wuduk. Ya. Musannif di sini dia sebut 4 perkara. Dia kata man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Siapa yang batal wuduknya, haram atasnya 4 perkara. 4 benda yang kita tak boleh buat bila kita dalam keadaan hadas kecil. Yang tentu sekali benda ini kalau hadas besar lebih lagi. Apa yang haram dibuat ketika hadas kecil, haram dibuat ketika hadas besar. Ya. Tetapi tidak semestinya ada benda yang haram dibuat ketika hadas besar, haram dibuat ketika hadas kecil. Seperti membaca Al-Quran. Orang yang junub atau haid atau nifas tak boleh baca Quran. Tapi orang hadas kecil, dia boleh baca Quran tak? Boleh. Dia tak ada wuduk, kita tak ada wuduk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Boleh tak? Boleh baca Quran. Tanpa menyentuh mushaf, tanpa melihat atau tanpa menyentuh mushaf. Mungkin dia tengok mushaf daripada jauh ataupun daripada hafalannya dia baca. Tapi waktu hadas besar, junub ataupun haid dan nifas, dia tak boleh. Tak boleh baca. Okay. Dengan lisan. Jadi, apa yang haram dibuat ketika hadas kecil, haram dibuat ketika hadas besar. Tapi tak mestinya ada benda yang haram ketika hadas besar, haram ya, dibuat ketika hadas kecil. So 4 perkara. Dia kata apa dia? As-salatu, yang pertama sekali salat. Apa jenis salat pun tak boleh. Sebab Nabi dah kata innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Innallaha la yaqbalu salatan min ghairi tahurin wala sadaqatan min ghalul. Allah tak terima salat tanpa wuduk dan tidak menerima sedekah daripada hasil yang haram. Jadi jelas. Bahkan haram, berdosa kalau dia salat tanpa wuduk. Bahkan sebagian ulama menghukum kalau dia selalu sangat buat macam itu, jatuh kufur sebab dia istihza. Dia mempermain-main, memperolok-olok salat. Na'udzubillah min zalik. Jadi haram salat kalau tidak ada wuduk. Sama ada salat di sini merangkumi sujud. Sujud sajdah dan sujud syukur. Kerana sujud sebahagian daripada salat. Termasuk salat di sini salatul janazah. Salat jenazah yang tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Baik salat sunat, salat fardu, adaan atau qadaan. Apa jenis nama salat tak boleh. So salat di sini merangkumi salat fardu, sama ada qada ataupun tunai, salat sunat, salat jenazah dan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah termasuk. Yang kedua, tawaf di Baitullah.
Kerana tawaf adalah sebahagian daripada solat. Cuma dalam tawaf dibenarkan untuk bercakap. Itu je. Tapi solat, tapi dari segi hukum yang lain, dia macam solat. Dia kena tutup aurat apa semua. Tawaf ialah solat. Yang ketiga ialah hamlul mushaf. Menanggung mushaf. Bawa mushaf. Kalau mushaf itu dalam bekahnya yang khusus. Seperti sekarang kan orang beli Quran, dia ada bekah untuk isi Quran tu. Macam dia ada bag kah, ataupun dia ada box kotak. So dia tak boleh sentuh atau tanggung atau bawa atau galah bag ini yang dalam tu hanya ada Quran sahaja. Tak boleh kalau dia tak ada wudu. Dia bubuh Quran dalam plastik, dia carry, bawa pegang. Dia tak pegang mushaf, tapi dia pegang plastik yang dalam tu hanya ada mushaf saja. Mushaf ketui. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh menanggung mushaf. Dan apatah lagi menyentuhnya. Menyentuh pun tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata, la yamassu illa al-mutahharun. Dan Nabi SAW kata, la yamassul Qur'ana illa tahir. Ini perincian dia, insyaAllah kita akan bahas pada kelas yang akan datang. Mana akan kelas pagi ini tidak sempat masa. Ya. Jadi insyaAllah kita akan sambung perkara yang dilarang ini pada kelas yang akan datang. Tidak ada soalan. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.